Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Sidik daripada sidik.my. Hari ini kita akan kongsikan bagaimana caranya untuk memasang LoRaWAN, gateway dan chirp stack di dalam Raspberry Pi yang sama. Okey, secara umumnya dalam satu rangkaian LoRaWAN terdapat beberapa komponen yang penting lah. Antaranya ialah gateway. Okey, gateway ini dia fungsinya untuk menerima isyarat daripada uh, node device-device kita, microcontroller dan sensor yang dihantar isyarat tersebut ke gateway melalui radio LoRa. Kemudian gateway ini akan disambungkan ke network server melalui bridge atau jambatan. Okay, network server ini ataupun pelayan rangkaian akan memproses data tersebut dan dihantar ke application server. Dan seterusnya akan ada integration lah. Application server ni akan menghantar data tersebut ke server-server atau peralatan aplikasi lain seperti melalui MQTT dan HTTP. Okey, terdapat beberapa aplikasi pelayan rangkaian untuk LoRaWAN ni. Antaranya yang popular ialah seperti The Things Network, kemudian Helium dan juga ChirpStack dan ada beberapa lagi. Tapi kebanyakan aplikasi ini adalah dipasang di atas cloud server dan untuk tujuan pembelajaran saya lebih berminat untuk memasang server ini di local server dan dalam kes ini ialah Raspberry Pi. Sebelum ni saya dah cuba nak pasang The Things Stack di Raspberry Pi tapi percubaan saya tak berjaya. Tapi apabila saya guna ChirpStack, dia percubaan saya tak sesusah The Things Network, The Things Stack lah. Okay, jadi saya nak kongsikan macam mana nak pasang satu rangkaian penuh LoRaWAN menggunakan ChirpStack untuk kegunaan luar talian ataupun di dalam localhost iaitu Raspberry Pi server. Dalam konfigurasi kita kali ini, di dalam Raspberry Pi ini, di dalamnya terdapat gateway, jambatan bridge, LoRaWAN server, ChirpStack dan juga application server. Maknanya semua ni ada di dalam Raspberry Pi ini sahaja. Okey, dan komponen yang saya gunakan di sini ialah pertama Raspberry Pi 3B+, kedua head RAK 2245. Ini untuk LoRa concentrator. Kemudian untuk node peralatan yang menghantar data, saya menggunakan MakerPi, Grove LoRa E5 dan juga Grove CO2 temperature humidity sensor. Anda boleh rujuk kepada episod sebelum ni. Okay, pertamanya kita pasang rack 2245 head ni pada Raspberry Pi 3B dan kemudian ikut arahan di link ni. Dia ada GitHub pas untuk ni. Jadi ikut je arahan kat sini. Untuk case ni saya pakai RAK2245. Kemudian masukkan install Raspberry Pi. Walaupun dia kata Raspberry Pi OS Lite, kita boleh juga pasang pada Raspberry Pi yang sedia ada lah, yang biasa. Kemudian kemudian enablekan SPI dan I2C, disable login shell over serial dan enable serial port hardware. Kemudian clone je installer ni, GitHub clone, dan kita install saja. Okey, kemudian kita pilih jenis gateway model kita.
dan tunggu sehingga selesai. Dan kemudian boleh saja reboot. Seterusnya untuk chirp stack, kita boleh tukar konfigurasi guna sudo gateway config. Ini contohnya, saya buka. Okay. Ini dalam Raspberry Pi sudo gateway config. Okay. Dia ada beberapa perkara di sini. Kita boleh set by password, set up gateway channel plan, restart packet forwarder dan juga config device. Untuk kes ini kita pilih setup gateway channel plan, kemudian server is chirp stack channel plan configuration, kita pilih channel ASIA 923 AS923, kemudian OK. Okay, jadi tamat langkah pertama. Langkah kedua pula ialah pasang chirp stack. Okay, pihak chirp stack ada menyediakan tutorial, ikut sahaja arahan di sini. Okay, ikut je semua arahan di sini. Yang perkara yang mungkin boleh tukar ialah password. Database password ada dua kat sini, satu untuk application server dan satu untuk network server. Kemudian dia ada setup PostgreSQL, kemudian setup chirp stack software repository, install chirp stack gateway bridge, install chirp stack network server, dan akhir sekali kita install chirp stack application server. Untuk konfigurasi tadi, oleh kerana kita telah setup menggunakan langkah pertama tadi, jadi configuration sudah di setup. Okay, install chirp stack application server, dan habis itu, habis langkah kedua. Langkah ketiga pula, kita buka localhost 8080 host. Okay, itu kalau kita buka guna Raspberry Pi lah. Ini saya buka ni guna komputer lain. Jadi saya just masukkan je address Raspberry Pi tersebut, tak 8080, dan buka dashboard. Okay, sekiranya kita sudah konfigurasi dengan betul, maka kita akan boleh nampak kita punya gateway tadi. Sebab ada GPS di situ, dia akan terus letak gateway tadi di atas peta di sini. Okay, ini adalah gateway. Jadi sebenarnya tak ada banyak pun konfigurasi yang perlu ditukar sebab kita dah install di dalam local Raspberry Pi, maksudnya di dalam device yang sama. Kemudian kita kena buat device profile. Okay, device profile ni saya juga cari di internet tapi tak jumpa, jadi saya cuba try je lah. Okay, ni konfigurasi saya yang saya pakai dan berjaya. Lawan Mac version, lawan regional parameters revision, lepas tu default ADR. Okay, yang penting sebenarnya di sini, okay, device support OTAA. Kemudian kelas B dan kelas C kita boleh abaikan. Dan ni juga yang mengambil masa yang lama lah, tadi saya nak fahamkan sebab saya buta sikit JavaScript ni. Jadi ini fungsi yang saya dapat daripada internet setelah beberapa cubaan lah. Sebenarnya fungsi ini kita untuk decode data dari bentuk hex ke JSON. Okay, setelah kita set device profile, kita set per application.
create application. Di keys OTAA ni kita kena tampal, kita kena generate sebenarnya. Kita kena generate application key ni. Oh, minta maaf. Application key sebenarnya ada kat sini. Ada kat silap. Okay, kita generate kat sini. Yeah. Kita generate kat sini dan kita copy dalam notepad ke, sebab application key ni akan digunakan nanti. Okay, itu je configuration dia. Kalau configuration semua dah betul, kita akan nampak dalam application ni. Okay, application kena buat configuration, pilih tadi device profile yang atas ni tadi. Lepas tu keys OTAA, activation. Okay, ni device data. Masa create tadi kita kena masukkan device EUI. Okay, nanti kita tengok device EUI. Okay, ini sebab saya dah sambungkan tadi, jadi kita dah terima data. Okay, itu langkah ketiga. Langkah keempat, sorry, ni kita dah masuk langkah keempat, langkah kelima. Okay, jadi kita masuk langkah keenam. Langkah keenam kita cuba, kita gunakan circuit Python dan Grove LoRa E5. Okay, kod dia ada kat sini. Tampal key OTAA tadi, yang mana tadi? Key OTAA yang kita create dalam application tadi. Ni, saya tak tunjuklah kat sini. Tampal kat sini. Kemudian kita save. Jadi yang ni pun saya dah tunjuk sebelum ni, cuma ada sedikit pertukaran je. Nilai sensor saya tukar balik kepada float 2 digit untuk menjimatkan data, sebab LoRa ni dia punya maksimum length untuk Asia cuma 51 byte saja. Jadi nama float, nama pun saya kena letak CTH, tak boleh letak panjang-panjang lah, dia tak buat. Okay, bila semua dah okay, kita tengok balik kat application tadi. Tengok kat device data. Okay, nampak ni ada beberapa data yang dah up lah. Dia guna frekuensi 923, 924 untuk Malaysia. Ini frekuensi yang sah untuk LoRa. Okay, dan data yang diterima ialah ini. Ini asalnya data yang diterima dalam bentuk hex. Jadi tadi tu kita tambah fungsi decode dan tukar data dalam bentuk JSON. Jadi lepas ni dia dah ada data dalam bentuk JSON ni, banyaklah yang kita boleh buat. Kita boleh buat integration melalui MQTT, HTTP, InfluxDB dan macam-macam lain. Nanti kemudian kita akan tunjuk macam mana kita nak buat integration. Maksudnya data yang telah diterima melalui LoRaWAN tadi, kita boleh guna untuk tujuan penyimpanan data ataupun pemaparan dalam bentuk graf dan sebagainya. Jadi itulah sahaja. Okey, itulah sahaja bagaimana cara untuk memasang LoRaWAN, gateway dan chipstack di dalam Raspberry Pi yang sama. Tadi saya tak tunjuk macam mana data dihantar. Okay, ini contoh data dihantar, humidity, temperature, CO2 dalam bentuk hex.
Kemudian kita akan hantar dan tunggu acknowledgement bila diterima, dan macam ni saya set setiap 20 saat. Jadi kenapa saya suka guna local host setup ni? Sebab kalau contohnya sebelum ni saya cuba install untuk the Things Network Community Edition, boleh, data tu boleh dihantar. Cumanya benda tu dia kan cloud based, jadi semua orang boleh tengok lah. Oh tak, sebenarnya bukan semua orang boleh tengok. Tak apa, kita untuk case ni memang saya nak install server sendiri. Saya tak nak pakai cloud base. Itu je lah. Banyaklah contoh kat sini. Contoh ada company kan, dia nak buat ladang ayam dan nak collect data untuk suhu rebah ayam contohnya melalui LoRa node ni, dan dia tak nak hantar benda tu kat cloud based server. Jadi dia set up semua ni kat Raspberry Pi, dan kemudian data tu tak payah sambung kat internet pun dia boleh dapat semua data tu. Jadi dia offline lah. Contoh kat kebun tak ada internet, dan dia nak data tu biar maintain kat local. Itu salah satu contoh. Jadi panjang sikit. Hari ni panjang sikit sebab nak set up ni, nak bagi lepas ni pun ambil masa yang lama. 4-5 hari jugalah, malam-malam. Okay, itu je. Apa-apa pertanyaan anda boleh komen di bawah. Okay, Assalamualaikum.